Okey, selamat pagi semua. Okey, untuk bab keenam adalah bertajuk sokongan, pergerakan dan juga pertumbuhan. Okey, jadi apa yang kamu akan belajar dalam bab ini? Yang pertama adalah kamu akan belajar mengenai sokongan, pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Yang kedua, kamu akan belajar pergerakan tumbuhan dan juga pertumbuhan manusia. Dan yang ketiga adalah sokongan, pertumbuhan dan kestabilan dalam tumbuhan. Alright. Seterusnya adalah sokongan, pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Okey, jadi untuk sistem sokongan, kita mempunyai rangka, iaitu rangka ialah sistem sokongan kepada semua jenis haiwan termasuklah manusia. Okey, seterusnya rangka terbahagi kepada 3, iaitu yang pertama adalah rangka dalam, yang kedua rangka luar dan yang ketiga rangka hidrostatik. Jadi kita tengok dulu apa itu rangka dalam. Okey. Rangka dalam kita kenali dia sebagai sokongan bagi semua vertebrata. Okey. Apa itu vertebrata? Vertebrata ni maksudnya bertulang belakang. Bertulang belakang. Okey. Okey, seterusnya vertebrata ni terbina daripada tulang ataupun rawan. Dan rangka ni menjadi asas bagi pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian badan. Maksudnya tulang-tulang kamu ni menjadi tempat pautan bagi otot. Okey. Seterusnya, apa peranan rangka? Rangka berperanan untuk menyokong berat badan, melindungi organ dalaman dan juga mengekalkan bentuk badan. Kalau kamu tak ada rangka, kamu akan jadi macam obor-obor, macam cacing. Mereka tu adalah haiwan yang tidak berangka. Jadi dia punya struktur badan dia boleh berubah-ubah. Okey, jadi ini di bawah ni adalah contoh-contoh gambar haiwan. Kita ada kucing, katak, ikan, buaya, helang. Ini semua adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang dan menggunakan sistem sokongan rangka dalam. Okey, seterusnya bagi rangka luar pula. Okey, bagi rangka luar pula, dia adalah sokongan bagi kebanyakan invertebrata. Okey, invertebrata ni bermaksud dia tiada tulang belakang. Tiada tulang belakang. Okey. Apabila dia tiada tulang belakang, dia terpaksa menggunakan rangka di bahagian luar. Okey, jadi rangka tu terdiri daripada lapisan keras kitin, berlilin ataupun cengkerang bagi kebanyakan invertebrata. Okey, jadi otot-otot, kalau vertebrata, otot melekat di tulang. Okey, tapi bagi invertebrata, otot-otot dia melekat pada bahagian rangka luar. Jadi fungsi dia sama, iaitu menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman haiwan. Ini adalah contoh-contoh, kebanyakannya adalah serangga ataupun terdapat juga hidupan laut yang menggunakan sistem sokongan rangka luar. Laba-laba, udang, kalajengking dan juga ketam. Mereka ni ada cengkerang ataupun ada lapisan kulit di bahagian luar dia. Alright. Jadi seterusnya kita pergi kepada rangka hidrostatik. Okey, rangka hidrostatik ni dia special sikit di mana dia juga terdapat pada haiwan invertebrata, iaitu tidak bertulang belakang, yang berbadan lembut seperti cacing. Dia tak ada sebarang tulang langsung. Okey, terdiri daripada dinding berotot. Dia ada otot sahaja. Okey, dia ada otot dan kulit di bahagian luar. Dia tak ada sebarang rangka pun. Okey, sebab tu kita panggil dia rangka hidrostatik. Okey, jadi dalam badan dia ada bendalir. Okey, dalam badan dia ada bendalir dan bendalir ini akan mengenakan tekanan pada semua dinding berotot dan menyebabkan badan haiwan tu menjadi tegar. Okey, jadi dia memainkan peranan untuk pergerakan haiwan tersebut dan juga mengekalkan bentuk badan haiwan tersebut. Okey, jadi contoh-contohnya adalah tapak Sulaiman, obor-obor, cacing dan juga lintah. Okey, seterusnya kita tengok apa fungsi rangka, terutamanya apa fungsi rangka dalam bagi haiwan. Okey, dalam rangka dalam, rangka dalam ni ingat macam manusia ni, haiwan yang semua haiwan yang bertulang belakang termasuk manusia, kita
panggil dia rangka dalam. Okey, sekarang ni kita tengok haiwan invertebrata. Kita ada kuda, burung, nampak ni. Ini semua adalah dia punya tulang belakang. Okey, ikan pun ada tulang belakang, kura-kura dan juga katak. Okey, semua ni ada dia punya tulang belakang masing-masing. Jadi haiwan yang mempunyai rangka dalam terbahagi kepada 3. Yang pertama, haiwan vertebrata darat. Yang kedua, haiwan vertebrata akuatik, dan yang ketiga adalah burung. Okey, jadi kat sini cuba kamu labelkan. Okey. Haiwan vertebrata darat terdiri daripada kuda dan juga kuda, katak dan juga kura-kura. Okey, kenapa kata katak dan kura-kura ni dia adalah haiwan vertebrata darat? Sebab dia tak boleh hidup di dalam air terlalu lama, tapi dia habitat dia di kawasan air. Dia tak macam ikan. Ikan boleh hidup di dalam air. Kalau katak ni dia special sikit sebab masa dia kecil dia adalah haiwan duduk dalam air. Masa dia besar dia dah tak duduk dalam air. Dia duduk di atas darat. Okey, dan juga burung. Okey, burung of course lah yang ini. Akuatik semua jenis ikan. Okey. Seterusnya kita tengok perbezaan ciri-ciri rangka vertebrata darat dengan vertebrata akuatik. Okey, kita tengok yang pertama. Okey, ciri-ciri rangka untuk vertebrata darat. Yang pertama, rangka kuat dan tegar. Tegar ni macam keras lah untuk menyokong badan. Okey, rangka besar dan sepadan dengan saiz badan. Okey, kemudian berat badan disokong terutamanya oleh lengkungan pectoral dan juga lengkungan pelvis. Okey, lengkungan pectoral ni, ya ini di kawasan ni, sendi ni. Okey. Kalau di manusia kita panggil dia tulang pinggul kita tu. Okey. Tulang pinggul. Okey, seterusnya kita tengok haiwan vertebrata akuatik. Rangka dalam lebih kecil berbanding saiz badan. Cuba tengok lengkungan pectoral dan juga lengkungan pelvis haiwan akuatik adalah lebih kecil dan lemah. Kenapa? Sebab berat badan dia ditampung oleh air, tidak ditampung sepenuhnya oleh tulang. Okey. Compare dengan haiwan vertebrata darat, dia ditampung sepenuhnya oleh rangka dia. Yang ini tak. Kalau kamu tengok lengkungan pelvis bagi paus kecil je, tapi bagi kita compare dua ni nampak tak perbezaan dia. Okey. Dan juga tulang dia. Okey, kalau tulang vertebrata darat dia lebih keras. Kalau tulang ikan lembut tak? Kalau kamu masak ikan, kamu cuba ketuk tulang ikan tu, senang nak hancurkan. Berbanding kalau kamu makan lembu, kamu makan ayam, tulang dia lebih keras. Okey. Alright. Seterusnya kita tengok burung. Okey, burung dia special Okey, sebab dia adalah haiwan yang boleh terbang. Okey, jadi tulang dia adalah lebih pipis, luas dan berfungsi sebagai tempat pelekatan otot. Ni dia punya tulang dada dia, sternum. Okey, dekat sini ada banyak muscle. Muscle ni digunakan untuk menggerakkan dia punya wing ataupun dia punya sayap dia. Okey, tulang-tulang burung berongga dan juga ringan. Okey, tulang burung dia ringan. Okey, dia tak macam tulang binatang yang tak boleh terbang, dia lebih keras. Okey. Tengkorak burung lebih kecil berbanding dengan tengkorak haiwan lain untuk memudahkan burung terbang. Alright. Seterusnya okey, sistem rangka manusia. Sistem rangka manusia terdiri daripada 206 tulang pelbagai saiz dan bentuk. Okey, sebelah ni kita ada gambar rangka manusia. Okey, gambar rangka manusia dan total keseluruhan tulang dia adalah sebanyak 206. Okey, rangka paksi terdiri daripada tengkorak, turus, vertebrata, sternum dan tulang rusuk. Okey, dan juga rangka appendage terdiri daripada lengkungan pectoral, tulang tangan, lengkungan pelvis dan juga tulang kaki. Okey, daripada 206 ni dia terbahagi kepada dua jenis. Okey, ingat yang pertama kita panggil dia sebagai rangka paksi, yang kedua kita panggil sebagai rangka appendage. Okey. Okey, kita tengok di mana rangka paksi dan rangka appendage. Okey, rangka paksi yang pertama kita ada tengkorak. Alright.
tengkorak. Okey, tengkorak ni berfungsi untuk melindungi bahagian muka dan juga kita punya otak lah. Okey, seterusnya kita ada turus vertebrata, iaitu tulang belakang. Terdiri daripada 33 tulang yang kecil. Semua sekali ni ada tulang-tulang yang kecil. Okey. Okey, tulang-tulang ini membentuk satu turus yang kuat dan boleh melentuh. Alright. Seterusnya, rangka paksi yang ketiga adalah kita panggil dia tulang rusuk lah, dan sternum untuk melindungi organ utama iaitu jantung dan juga paru-paru. Okey. Seterusnya, untuk kita tengok ni, keseluruhan tulang rusuk kita ni ada 12. Okey. Jadi 7 yang pertama dia bercantum secara terus dengan sternum. Sternum di bahagian tengah ni. Okey, di bahagian tengah ni. Sampai yang ke-7 dia bercantum secara terus dengan sternum. Okey, 3 yang di bawah bersambung secara tidak langsung. Okey, 3 yang di bawah ni 8, 9, 10 dia bercantum secara menggunakan tulang rawan. Dia ada tulang rawan di sini. Jadi dia bercantum dengan tulang rawan dan barulah bercantum dengan sternum. Dan seterusnya lagi 2 dekat bawah ni tergantung bebas. Kenapa dekat sini tergantung bebas dan ada tulang rawan? Sebab apabila kamu bernafas, kamu punya rangka rusuk tu akan mengembang. Kalau dia bercantum secara terus, nanti bila kamu bernafas, kamu punya paru-paru tak boleh berkembang. Okey, sebab tu dekat bawah tu dia tergantung bebas. 10 dan 11 ni dia tergantung bebas. Dia lebih fleksibel. Okey. Okey, seterusnya rangka appendage. Okey, rangka appendage yang pertama kita ada lengkungan pectoral. Lengkungan pectoral ni kita panggil dia di tulang pelikat. Tulang pelikat dia berada di atas bahu kamu. Okey. Jadi lengkungan pectoral ni ada kiri dan juga kanan. Okey. Seterusnya rangka appendage yang kedua kita ada tulang tangan. Okey, tulang tangan ni dia ada banyak terdiri daripada humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus dan juga phalanx. Okey, jadi humerus berada di atas ni. Okey, dia dekat dengan bahu. Kemudian kita ada radius dengan ulna, dia berpairing dua, radius dan ulna. Okay. Kemudian kita ada metacarpus. Metacarpus ni kita dekat tapak tangan. Metacarpus ni dekat tapak tangan. Dan phalanx ni adalah tulang jari. Dan carpus ni adalah tulang yang berada dekat sini. Dia macam dia bulat sahaja. Okey, dia bulat. Dia untuk memudahkan pergerakan sendi-sendi kita. Okey, seterusnya kita ada rangka appendage yang ketiga, iaitu kita panggil lengkungan pelvis. Okey, yang ni penting sebab dia berfungsi untuk menyokong berat badan, melindungi pundi kencing dan juga organ pembiakan. Okey, dia bersendi dengan rangka paksi, maksudnya dia akan bercantum dengan tulang belakang lah di sini bersendi dengan rangka paksi, terbentuk daripada sepasang tulang punggung. Okey. Dan rangka appendage yang keempat, kita ada tulang kaki. Okay, tulang kaki pun banyak juga. Kita ada femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus dan juga phalanx. Okey, phalanx ni dia adalah tulang jari lah even tulang jari tangan kita pun kita panggil dia phalanx. Okey, kita tengok femur di peha, kita ada patella di lutut, fibula di bahagian keting, tibia di bahagian dekat dengan buku lali, tarsus dekat dengan tapak kaki. Tarsus dengan metatarsus ni di bahagian tapak kaki dan juga phalanx ni adalah di bahagian jari. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai sistem sokongan dengan faktor kestabilan haiwan. Jadi, kamu kena tahu apa itu pusat graviti. Pusat graviti merujuk kepada titik keseimbangan sesuatu sistem sokongan ataupun objek. Okey, jadi faktor yang mempengaruhi kestabilan objek adalah yang pertama adalah ketinggian pusat graviti. Kalau kamu tengok objek P dengan Q, okey, objek P dengan Q, pusat graviti objek P ni dia lebih rendah berbanding dengan pusat graviti Q. Okey, ni pusat graviti dia. Nampak? Pusat graviti Q ni dia tinggi, jadi dia lebih tidak stabil. Seterusnya luas tapak. Okey, kalau dia ada tapak yang luas, mestilah dia lebih stabil sebab pusat graviti dia rendah.
jika tapak dia kecil, dia akan pusat graviti dia automatik akan jadi lebih tinggi. Okey, jadi dia tidak stabil. Jadi kita comparekan dengan haiwan, ada haiwan yang kurang stabil dan juga stabil. Contohnya jiraf lah. Jiraf dia tinggi, jadi dia kurang stabil. Compare dengan buaya ni, dia flat. Jadi dia flat dekat bawah, dia sangat-sangat stabil. Okey. Seterusnya, jadi apa penyelesaian masalah bagi kestabilan haiwan? Okey, sebab tu kalau jiraf, apabila dia nak makan ataupun dia nak minum lah, dia makan ataupun minum, dia akan meluaskan tapak kaki dia supaya dia menjadi lebih stabil. Okey, kangaroo pula. Okey, kangaroo ni dia menggunakan ekor sebagai tongkat supaya dia boleh berdiri. Kalau kamu potong ekor kangaroo ni, memang kangaroo ni tak boleh berdiri. Okey. Okey, seterusnya bab 6.2 kita belajar mengenai pergerakan dan pertumbuhan manusia. Okey, sistem rangka dan otot membolehkan manusia bergerak melalui pengecutan dan pengenderan otot. Jadi otot kita ni apabila dia kecut, dia akan tertarik, dan apabila dia mengendur, dia akan tertolak. Okey, contoh dekat bawah ni, nampak ni, apabila dia mengecut, nampak bicep mengecut, dia akan tertarik. Tapi apabila dia mengendur, dia akan tertolak. Jadi setiap muscle ni dia ada pasangan dia. Okey, contohlah bicep. Bicep mengecut, tricep mengendur. Okey, dia akan berlawanan. Apabila bicep mengendur, tricep akan mengecut. Okey, setiap pasang otot ni akan bertindak secara berlawan. Okey, yang ini kita panggil dia sebagai otot berantagonis. Maksudnya dia sentiasa berlawan. Okey, seterusnya. Okey, untuk otot bicep. Okey, pergerakan okey, kita tengok dekat sini otot bicep, sini adalah otot bicep dan juga sini adalah otot tricep. Jadi dia akan bergerak secara berantagonis, maksudnya berlawan. Dan dekat sini ada ligamen. Ligamen ni yang akan mencantumkan di antara tulang yang di atas ni dengan tulang yang dua di bawah ni. Okey. Seterusnya, okey, seterusnya kita tengok di tulang kaki pula. Okey, di tulang kaki kamu nampak dekat sini, kat tengah ni kita ada cecair sinovial. Okey, cecair sinovial ni dia untuk melicirkan pergerakan lutut kamu lah. Kalau tulang lutut kamu sakit, maknanya kamu punya cecair sinovial ni dah berkurang. Ini masalah yang selalu dihadapi oleh orang tua. Okey, kat sini kita ada rawan. Okey, rawan ni dia melindungi dua-dua tulang ni daripada berlaga, dan tendon. Tendon ni menyambungkan tulang yang di atas dengan tulang yang di bawah. Okey, seterusnya kita tengok masalah berkaitan dengan sendi otot dalam kehidupan harian manusia. Okey, kita tengok pola pertumbuhan manusia. Yang pertama, dari semua orang akan lahir sebagai bayi dan dia akan membesar sampailah jadi tua. Ada tak dia lahir sebagai orang tua? Tak ada kan? Jadi ini adalah pola pertumbuhan manusia. Okey, dia macam ni. Dia naik tinggi dan dia akan rendah semula. Kenapa orang tua dia menjadi rendah berbanding pada usia dia remaja? Okey, nanti kita akan belajar kenapa bila dah tua badan kamu akan jadi lebih rendah. Okey, kita tengok. Yang pertama, bayi. Okey, pada pola bayi, okey, pada fasa bayi kita kategorikan dia 0 hingga 3 tahun. Laki dan perempuan pertumbuhan dia sama. Pembahagian sel sangat pesat, dia cepat membesar. Jadi dekat sini pentingnya untuk bayi mendapat keseimbangan makanan. Okey, pada fasa kanak-kanak, kanak-kanak dia tidak membesar secepat bayi. Tapi pertumbuhan lelaki adalah lebih cepat berbanding perempuan. Ingat pada fasa kanak-kanak pertumbuhan lelaki lebih cepat daripada perempuan. Berbanding pada peringkat remaja. Peringkat remaja 13 hingga 15. Dekat sini kanak-kanak kita 4 sehingga 12 Okey, seterusnya pertumbuhan remaja. Okey, pertumbuhan lelaki lebih perlahan berbanding perempuan. Okey, remaja peringkat awal, lelaki lebih perlahan pula daripada perempuan. Okey, pada umur
peringkat akhir remaja 16 hingga 18, pertumbuhan bagi perempuan mengurang dan pertumbuhan bagi lelaki terus berlaku sehingga 18 hingga 20 tahun. Sebab tu kalau di sekolah menengah rendah biasanya perempuan lebih tinggi, tetapi apabila di menengah atas lelaki dah jadi lebih tinggi sebab pertumbuhan perempuan dia dah berhenti seawal 16 ataupun 18 tahun. Okey, seterusnya pada dewasa. Okey, kebiasaannya lelaki dewasa adalah lebih tinggi dan besar daripada perempuan. Tetapi ada juga perempuan yang lebih-lebih tinggi daripada lelaki. Okey, pada peringkat ini pertumbuhan manusia dah tiada. Kita dah tak meninggi ataupun dah tak merendah. Okey, kita hanya kekal saja. Pertumbuhan hanya berlaku di bahagian rambut, di bahagian kulit dan juga di bahagian kuku. Okey, seterusnya pada fasa tua pertumbuhan manusia ni dah berhenti. Sebaliknya dia dah menjadi backward ataupun ke belakang. Tubuh manusia akan menyusut dan mengecil terutamanya di bahagian otot. Okey, dan kulit-kulit juga akan jadi kering. Sebab tu kamu nampak kulit orang tua dia dah berkedut sebab dia dah kering. Dan juga orang tua ni dia semakin rendah sebab dia punya otot-otot dia ataupun sendi-sendi dia semua dah jadi mengecut. Okey, seterusnya kita tengok pula sokongan bagi tumbuhan. Okey, mengapa tumbuhan memerlukan sokongan? Jadi sebab yang pertama dia untuk mendapatkan cahaya matahari. Okey, yang kedua untuk tampung berat badan dia. Yang ketiga menyediakan kekuatan untuk menentang tiupan angin. Okey, seterusnya kita tengok. Batang dan juga akar ni. Kita tengok batang dan juga akar. Okey, batang dan juga akar ini adalah digunakan sistem sokongan utama dia lah. Yang pertama kita ada batang dan juga kita ada akar. Akar ni untuk dia mencengkam di bahagian tanah supaya dia tak bergerak ke kiri dan ke kanan. Batang ni untuk membantu dia untuk mendapatkan cahaya matahari dan juga melawan tiupan angin. Okey. Jadi, kita tengok sistem sokongan. Tumbuhan terbahagi kepada dua jenis iaitu tumbuhan darat dan juga tumbuhan akuatik. Bagi tumbuhan darat, terbahagi kepada dua kategori iaitu tumbuhan berkayu dan juga tumbuhan herba. Jadi, tumbuhan berkayu ni dia biasanya besar dan tinggi. Dia mempunyai batang yang keras, tisu berkayu yang keras terbina daripada lignin, iaitu bahan kompleks yang keras. Okey, seterusnya tumbuhan herba. Tumbuhan herba ni tidak berkayu. Dia seperti tumbuhan macam rumput, apa lagi? Timun, kacang panjang, itu adalah semua tumbuhan herba. Dia adalah lembut dan layu jika dia tak ada air sebab dia tak ada kayu. Sokongan daripada kesegahan sel. Apa itu kesegahan sel? Kesegahan sel ni dia bergantung kepada air yang tersimpan di dalam sel batang. Jadi kalau berkurang air ni, dia punya kesegahan dia akan berkurang. Alright. Seterusnya kita tengok tumbuhan akuatik. Okey, tumbuhan akuatik dia tidak mempunyai tisu berkayu ataupun untuk sokongan. Tapi dia mempunyai batang yang mempunyai tisu arenkima. Okey, tisu arenkima ni dia adalah berdinding nipis dan membentuk ruang-ruang udara. Kalau kamu tengok contoh di bawah ni, keladi bunting ni, apabila kamu potong dia punya daun, kamu akan nampak di dalam daun dia tu mempunyai ruang-ruang udara. Compare dengan tumbuhan lain, dalam daun dia solid, tiada ruang udara langsung. Okey, setengah tumbuhan akuatik dia membengkak dan mempunyai batang berongga untuk menambah daya apungan. Contohnya lah keladi bunting dan juga teratai. Okey, jadi kita belajar juga cara untuk menentukan usia tumbuhan berkayu. Best kan? Okey, jadi kalau nak tentukan usia dia macam mana? Okey, pertama kita tengok dia punya ring. Ring yang pertama kita labelkan dia sebagai setahun. Ring kedua 2 tahun, ketiga 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya lah. Semakin banyak dia punya ring ni, ini adalah keratan batang pokok. Semakin banyak daripada ring ni, semakin tua lah usia pokok tersebut.
Okey, cara kedua, yang pertama kita potong pokok. Tapi kalau kita tak nak potong pokok, kita menggunakan gerudi. Okey, kita gerudi sehingga separuh. Okey, sehingga 75% mata gerudi ataupun separuh ukur lidik pokok. Kemudian kita keluarkan mata gerudi. Okey, kemudian kita tengok dia punya gelang dia. Jadi kita boleh ukur lah dekat sini. Tengok gelang dia ada berapa? Ada 14. Jadi pokok ni dah berusia 14 tahun. Kalau pokok ni, ini banyak tahun lah ni nak kira. Dia hanya tunjuk sampai 7 tahun. Okey, itu sahaja untuk bab 6. Jadi rumusannya adalah bagi sokongan pergerakan dan pertumbuhan, kamu belajar 3 perkara penting, iaitu pertama sekali kamu belajar mengenai sokongan haiwan. Yang kedua, kamu belajar mengenai sokongan manusia ataupun rangka manusia, dan juga kamu belajar mengenai sokongan bagi tumbuhan. Untuk haiwan ada 3 jenis rangka. Rangka luar, rangka dalam dan juga rangka hidrostatik. Okey. Jadi untuk manusia termasuk dalam kategori rangka dalam ya. Okey, untuk manusia kita belajar lebih sikit, iaitu kita belajar fungsi, sendi, otot. Okey, kemudian kamu belajar juga mengenai pola pertumbuhan manusia. Lelaki dan perempuan. Kalau perempuan pada peringkat awalnya dia lebih cepat pertumbuhan, tapi dia dah berhenti pada usia 16 ataupun 18. Kalau lelaki, dia terus membesar sehingga umur 20 tahun. Okey, dan kita ada sistem sokongan tumbuhan. Tumbuhan terbagi kepada 2, iaitu tumbuhan darat dan juga tumbuhan akuatik. Alright, itu sahaja untuk bab 6. Cikgu harap kamu dapat tengok video ni, rujuk dalam buku teks kamu, cuba fahamkan bab yang ke-6 ni. Alright, itu sahaja. Terima kasih.